رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi manna ala man yasha'u min ibadihi bitalabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton, ibu bapa yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita lagi kepada Allah dengan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya. Dapat kita sama lagi dalam dunia ini, dalam masa yang terbaru ini, iaitu hari Jumaat. Dan juga adalah hijrah yang baru, tahun yang baru bagi hijrah Islam ataupun takwim partition Islam kita. Maka Alhamdulillah, ucap kita syukur Alhamdulillah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun cubaan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tunjukkan kata Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Allah Subhanahu wa taala nak ampun apa-apa sahaja kesalahan dosa kita yang kita telah buat terhadapnya. Maka Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Nah, mudah-mudahan kita jadi seorang hamba yang suka dan juga mempunyai kesyukuran yang banyak kepadanya. Habis itu, tidak adalah hamba mana yang Allah Subhanahu wa taala kasih melainkan hamba yang banyak bersyukur kepada dia. Sedang pendengar, penonton, ibu bapa yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Imam At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang mati pada tahun 279 Hijrah. Sebuah kitab yang dia telah himpunkan akan hadis-hadis Nabi SAW. Himpunkan hadis mengenai dengan sifat kejadian Allah Ta'ala jadi Nabi bala mana, ataupun akhlak mulia Nabi, hidup harian Nabi, ataupun peribadi Nabi SAW, makanan Nabi, hidup Nabi, jalan Nabi, dan juga bagai-bagai benda ataupun orang panggil bersakut dengan tubuh Nabi SAW. Maka kita masih bersama dalam kali ini adalah kali yang ke-18 dan juga kita ada lagi dalam tajuk ataupun bab yang kita telah bacakan pada minggu dulu mengenai dengan idam ataupun ide Nabi, makanan di atas meja Nabi. Nabi ni biasa makan lauk ke apa, Atik? Nah, idam makna kata makanan lauk lah. Makanan lauk Nabi makan atas lauk meja dia ataupun di mana-mana tempat ataupun di rumah sahabat mana-mana apabila Nabi jadi tetamu, apa dia yang sahabat akik Nabi makan dan juga Nabi makan benda itu. Maka kita telah sampai kepada hadis nombor 160 yang mana kita telah baca pada minggu dulu, iaitu Nabi SAW daripada Anas dia cerita kata kana Nabi SAW yu'jibuhu ad-dubba. Nabi SAW suka nak makan buah labu. Suka nak makan buah labu. Maka dengan sebab itu Nabi ni dia suka nak makan lah. Buah labu ni di antara makanan yang ada pada ide makanan Nabi SAW yang kadang-kadang Nabi SAW makan bersama dengan roti.
Maka kita akan terus lagi kepada hadis 161. وعن جابر رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا. Hadis 166 ni Jabir, seorang sahabat Nabi ni, dia cerita kata satu kali aku biasa masuk pergi cari kepada Nabi SAW, maka terjumpa Nabi ni duduk dalam idai makanan. Maka terjumpa dalam idai makanan Nabi SAW itu buah labu, dubba yuqatta'u, buah labu yang telah dikeratkan, potong kerat. Hirih lah mana kata, buah labu yang hirih, halus dan juga letak atas meja. Seumpama dengan hari ni kalau kita buah timung, irih dan juga letak bersama dengan lauk-lauk yang lain, makan bersama dengan nasi. Maka Jabir tanya kepada Nabi SAW, ma hadha, apa ni banyak terlalu buah labu ni yang telah catat hirih jadi halus-halus, banyak dalam bekas yang berada di atas meja idai kamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, nukathiru bihi ta'amana, halus-halus banyak untuk nak membanyakkan, nak nampak kata makanan di atas idai ataupun meja kita. Nabi tak makan atas meja dah. Seperti kita ngaji dia kata, nak nampak kata idai makanan lauk kita ini banyak sikit. Maka kalau irih banyak-banyak, irih halus-halus, dia akan nampak kata banyak dan juga boleh makan lama, boleh makan banyak. Maka nak kata Nabi SAW sukalah makan dubak, buah labu. Nabi suka nak makan wadubba. Itu di antara makanan yang ada di atas idai, yang ada dalam idai Nabi SAW. Yang sebelum daripada ni kita banyak dah kita belajar mengenai dengan al-khallu, cuka. Bala mana cerita dia itu, dan juga buah tamar kering yang Nabi SAW makan, dan juga daging ayam, tu di antara lauk Nabi SAW. Daging burung yang mana hadis itu walaupun tidak sahih, tapi dapat kita tahu kata hukum makan burung boleh halal, walaupun hadis yang cerita kata Nabi makan burung hubara itu tidak sahih pun. Dan juga lauk Nabi apa lagi mengenai dengan minyak zaitun, buah-buah zaitun, dan juga apa lagi yang kita telah belajar dulu, buah labu. Seterusnya lauk yang seterusnya yang ada di atas makanan Nabi ataupun idai dengan Nabi SAW. Hadis 162 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Hadis ni adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam kitab sahih-sahih keduanya, sama juga dengan Imam Tirmizi. Riwayat hadis ni sama juga dalam kitab sunan dia. Maka adalah hadis yang sahih. Daripada Anas yang jadi orang panggil pengkhidmat kepada Nabi SAW selama-lamanya, 10 tahun lebih bersama dengan Nabi SAW, berkhidmat kepada Nabi, pergi situ sini bersama dengan Nabi. Cerita satu kali kata ada satu tukar, orang panggil satu seorang sahabat yang buat kerja jahit baju. Khayyatan, iaitu seorang sahabat yang buat kerja jahit baju. Dia padah ajak Nabi SAW pergi makan rumah dia lah. Dia buat satu makanan dan juga dia ajak. Dia dakwah, dia ajak Nabi SAW pergi makan di rumah dia. Maka Anas hoyak kata, fadhahabtu ma'a Rasulillah, aku dapat pergi bersama dengan Nabi. Dia mau tu hajak, aku pergi bersama dengan Nabi kerana aku khadim Nabi ni. Pergi makan. Ni nak kata Nabi pun pergi. Nabi ni sangat tawaduk. Dan juga di antara akhlak Nabi SAW iaitu ijabatul da'wah. Orang ajak orang makan, pergi. Tak kira kata tu
toke jahit baju biasa ya. Ni tak ada kaya, tak ada orang yang peringkat tinggi ke apa dak. Nah, tak ada peringkat tinggi ke apa dak, maka dia pergi. Tunjuk kata Nabi SAW tak kira. Nah, sahabat mana ajak dia pergi. Tunjuk kata dia tawaduk dan juga tunjuk kata dia adalah seorang yang ada orang panggil ijabatul da'wah, menerimakan dakwah ajak ke orang yang ajak pergi makan di rumah mereka. Maka dia pergi. Nabi SAW pergi dengan anak, duduk dalam idam makan di rumah. Toke jahit baju sore tu. Maka dia akik gapo dia ratik makanan tu. Di antaranya roti. Roti min syair, roti yang sedap lah. Roti yang sedap. Dan juga marakan fihi dubba. Marakan ni kuah. Orang panggil tu kuah yang ada buah labu dalam dia. Makna kata orang panggil tu buah labu sirah lah. Lebih kurang tu. Ataupun makanan yang ais sup Marakan ni, orang itu makanan yang ais sup tu dan juga buah labu dalam tu. Dan juga waqadid. Qadid ni mana kata daging kalau kita hari ni, masa kita hari ni orang panggil kata daging selai. Daging yang telah dikeratkan. Jadi nipis-nipis dan juga pergi jemur. Buah garis sikit pergi jemur, meleh buah meleh. Buah garis pergi jemur dan juga mari makan. Daging kering lah orang panggil. Daging nipis, kerat nipis, buah garis pergi jemur panas dan juga mari makan, mari bakar makan. Masya-Allah. Itu makanan Nabi SAW yang telah diakidkan ataupun diidakan oleh toke penjahit baju sore tu yang ajak Nabi SAW makan. Maka roti walabu sirah, walabu yang ada kuah dan juga daging kering, daging jemur panas tu. Maka Anas ayat kata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'. Maka aku tengok Nabi ni suka makan. Dalam dia tu Nabi suka makan walabu. Hawali al-qas'ah. Sehingga orang panggil terkeliling mengikuti ataupun ikuti walabu yang ada dalam ide tu Nabi makan. Sehingga Anas tengok Nabi SAW makan walabu pada hari tu siapa ke Anas sendiri pun suka nak makan walabu. Nabi suka makan walabu, maka aku suka. Pada hari tu mula Anas suka makan walabu sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Di sini nak kata yatatabba'u. Yatatabba'u ni mana kata bukan maksud kata Nabi ni tu jepuk situ walabu duduk sini, jepuk sini tak. Tapi Nabi makan tempat dia lah. Makan tempat dia. Kerana dalam Islam larang kita nak pergi jepuk makanan yang jauh daripada kita, jepuk makanan depan orang lain, depan orang ni. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Satu kalinya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu dia kata satu kali aku ni kau masa duduk budak, duduk di bawah jagaan Nabi SAW, bawah tarbiyah Nabi lah. Maka aku dalam ide bersama dengan Nabi. Maka Nabi biasa ajar, ya gulam, budak ni, bismillah. Satunya bismillah. Sebutlah nama Allah Ta'ala bila nak makan. Yang keduanya wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dan juga yang ketiga wakul mimma yalik, dan juga makan apa lauk saja dalam ide yang duduk di depanmu. Maka hadis ni tunjuk kata Nabi larang lah tak sebi kita makan jepuk rata-rata sampai ke orang panggil itu siambar ayat punah ada dalam makan bersama dengan orang lain-lain. Ini Nabi yatatabba'u di sini ulama yang kata boleh jadi Nabi jepuk depan ya. Walaupun pakai kalimah yatatabba'u ni mana kau kutip bih. Dan juga boleh jadi kata Nabi kutip semua juga, tapi hari tu Nabi makan dengan khodai dia ya, tak makan dengan orang lain. Kalau makan dengan orang lain boleh jadi kena jaga adat seperti mana dia sendiri biasa ajar sahabat lain lah, suruh makan depan dia saja tu. Tapi walau bagaimanapun Nabi SAW suka nak makan dubat. Makan buah labu pada ide tu. Maka Nabi makan bersama dengan anak tu al-qas'ah. Maknanya apa al-qas'ah? Dalam bahasa Arab ni dia ada kalimah banyak lah. Al-faihah. Faihah ni makuk. Makuk alif al-faihah. Makuk. Dan juga yang keduanya as-suhaifah. As-suhaifah ni pinggan. Pinggan yang kita
yang kita makan nasi dan juga kenyang sore. Okay, kita makan sore, kenyang sore. Dan juga yang keduanya al-mikalah. Al-mikalah ni nasi pinggan besar sikit. Neka halus lah boleh adanya. Yang makannya kenyang pada 2 orang ataupun 3 orang. Orang panggil tak al-mikalah. Dan juga yang keempatnya as-sahfah. As-sahfah ni kenyang 4 orang ataupun 5 orang. Neka besar sikit lah. Neka yang faktor makan 5 orang hari ni, 4 orang 5 orang lah. Dah tu orang panggil as-sahfah. Dan juga yang seterusnya al-qas'ah yang sebut dalam hadis ni. Iaitu neka besar sikit. Hidang yang besar sikit yang kenyanya 7 orang sampai 10 orang. Dan juga besar daripada tu laginya al-jafnah. Jafnah ni bila dikawah kali besar kali. Besar lagi. Itu dalam bahasa Arab orang panggil. Tapi nak yang kata hidangnya yang sahabat seorang ni pakai yang jahit baju seorang ni akid makanan ini beri kepada Nabi iaitu qas'ah. Kenyang lebih kurangnya qas'ah 7 sampai 10 orang lah. Tapi dalam riwayat ni tak ada sebut lah orang lain makan kira ratib bersama dengan Nabi. Tapi ceraknya Nabi SAW makan bersama dengan khadir dia iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka menyebabkan hari tu Pak Anas suka makan walabu. Dengan sebab tengok Nabi suka, nak suka ratib. Itu dia sahabat. Tengok Nabi suka berapa, dia pun suka ratib nak makan seperti Nabi SAW. Laginya hadis seterusnya 163. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Hadis ni riwayat Bukhari dan juga Muslim dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Nabi SAW suka makan benda-benda manis, barang-barang manis. Ataupun tepung manis lah, dia panggil al-halwa, at-ta'amul hulu. Makan yang manis, sira tu. Maka Nabi suka lah al-halwa. Dan juga yang keduanya yang Nabi sukanya al-asal, madu. Namping yang Nabi SAW suka makan. Itu di antara makanan Nabi yang Nabi makan jugalah. Makna kata bukan hanya apa orang panggil lauk yang jadi makan roti, wakayu, ni pun orang panggil makan yang manis pun Nabi suka makan juga. Suka makan juga dan juga orang panggil kata al-asal, madu, di antara nampung yang Nabi SAW makan. Dalam nampung tak nak kecek lah, dia ada fawaid, faedah yang banyak yang boleh nak kesihatan badan kita, tubuh badan kita. Maka kita pergi lagi kepada hadis seterusnya. Wa an Ummi Salamah annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa akala minhu. Thumma qama ila as-salah wa ma tawadda'a. Hadis ni riwayat At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Satu kali Ummu Salamah isteri Nabi dia masuk dekat masuk orang panggil mari orang panggil apa? Akik satu makanan lauk. Apa dia lauk tu? Jamban mashwiyan, kambing bakar akik mari dan juga mari halal kepada Nabi SAW. Fa akala minhu, maka Nabi makan daging kambing. Daging kambing bakar. Daging kambing yang bakar yang Ummu Salamah dia buat beri kepada Nabi SAW, maka Nabi makan. Ini kata lauk Nabi yang baru lah ni. Lauk Nabi yang baru iaitu kambing bakar. Ya ilaha illallah, jamban mashwiyan. Nabi makan. Maka Nabi makan. Selepas daripada Nabi makan sudah, Nabi pergi semaya. Dengan tidak ambil air semaya semula. Dengan tidak ambil air semaya semula. Dengan sebab itu di sini kita dapat tahu kata apa sahaja makanan orang panggil atau dalam bahasa Arab mimma massatin nar, daripada benda yang kena bakar dengan api. Gapo saja, daging gapo saja yang kita bakar dia dengan api dan juga kita makan dia. Selepas daripada kita makan itu, kita tak mesti kena ambil air semaya. Melainkan daging unta sahajalah yang ada istisna di sini. Yang ada lagi orang panggil kata apa? Orang panggil kata pendapat ulama, khilaf di antara ulama yang kuat lagi kata
daging unta ni makan dah kena ambil air semaya ke tidak. Tapi daging kambing, daging ayam, daging apa sahaja selain daripada daging unta yang kita bakar dengan api dan juga kita makan dia, selepas daripada kita makan tak kena gi ambil air semaya semula. Kerana daging-dagingnya, segala jenis daging ni kita nak makan boleh, kita kena bakar dulu. Tak semua kita nak makan daging dengan mentah-mentah, dengan tidak bakar, dengan tidak masak. Melainkan makanan orang Jepun sajalah. Orang makanan orang Jepun dia makan pasal itu selalu dah makan dengan tidak masak, makan pasal sok darah-darah ada itu, tapi biasanya daging, segala daging belum nak makan pasti kena bakar, kena masak dengan api dulu. Sama ada buat sup ke bakar ke, semua tu kena guna api. Orang panggil tak mimma massatin nar. Mimma massatin nar. Maka Nabi SAW makan kambing pada hari itu tu bangun berdiri, pergi semaya dengan tidak ambil air semaya semula. Itu nak tunjuk kata hadis ni di antara lauk di dalam hidan nabinya daging kambing bakar. Seterusnya lagi, daripada an Abdullah bin Harith قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. Hadis ni riwayat Ibnu Majah, tapi dalam sanad dia ada seorang perawi yang namanya Abdullah bin Lahiyah. Dia saduq, benar lagi, tapi dia ada ingatan yang tukar sikit di akhir-akhir hayat dia dengan sebab kitab dia itu dibakarkan. Maka walau bagaimanapun hadis ni sama dengan tadi, yang royak kata akalna, kami ni biasalah makan bersama dengan Nabi, kambing bakar dalam masjid. La ilaha illallah, makan kambing bakar dalam masjid bersama dengan Nabi SAW. Asyiwa al-lahm al-mashwi, daging bakar dia panggil syiwa dalam bahasa Arab. Gila-gilanya 160 an Mughirah bin Syu'bah. قال دفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحظ فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Hadis ni riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan dia. Masih lagi bersama dengan orang panggil lauk dalam ide nabinya, iaitu daging kambing bakar. Mughirah bin Syu'bah ayat kata, satu kali ni aku bersama dengan Nabi dipadah oleh orang lain. Jadi tetamu lah. Mughirah, Nabi jadi tetamu, pergi kepada satu rumah orang sahabat yang ajak Nabi lah. Maka pergi sampai di rumah tu dulu, akik daging bakar beri kepada Nabi SAW dan juga Mughirah makan. Maka Nabi ambil pisah lah. Nabi ambil pisah, maka Nabi hirih daging. Daging kambing boleh ada daging kambing habising tebal ataupun daging kambing yang bakar yang lekat di tulai lagi Nabi. Faja'ala yahuzzu daging. Biar dia halus dan juga mudah makan. Maka Mughirah yang kata Nabi hirih kepada dia sendiri dan juga hirih kepada aku atik. Tawadha' Nabi SAW. Tu ni yang kata Nabi duk ide dengan orang lain, bukan kata dia adalah pemimpin dah, dia orang panggil tahuana dah tak. Dia sendiri orang yang longma irih daging hana dia juga bagi kepada sahabat lain makan. Tawadha' punam, orang panggil takuam tamtun, tawadha' seorang pemimpin seperti Nabi SAW. Oh, makan daging kambing bersama dengan Nabi, masya-Allah. Maka tatkala Nabi SAW duk makan sedap-sedap bersama dengan Mughirah bin Syu'bah, bila mari kata, ya Rasulullah, siapa masa semaya dah ni, nak minta izin giban lah. Nak minta izin daripada Nabi giban. Bahkan masa tu Nabi duk makan sedap-sedap bersama dengan Mughirah. Maka Nabi dengar daripada izin ataupun perkataan orang panggil apa Bilal tadi, tutup Bilal tu. Nabi letak pisah yang duk hiri daging tu. Dan juga orang kata malahu taribat yadah. Mari royak kata nak pergi back, nak minta izin apa masa semaya dah. Pergi. Nabi kata, apa nama ni Bilal ni? Duk dapat makan-makan. Apa dah lepas makan dulu, sudah makan. Seolah-olah kata Nabi nak ngapet begitulah. Malahu taribat yadah.
Tak apalah minta dia dapat kebaikan. Bahkannya kalau masa duk makan, lepas makan dulu baru malaikat orang panggil tu kalau waktu semaya dekat Nabi tak apalah. Tapi dalam Islamnya apabila duk makan mari dah. Sampai waktu maya tak ada apa nak makan, sudah dulu baru pergi semaya kerana demi untuk nak mengadakan khusyuk dalam semaya. Makan mari dah. Qomat. Pergi semaya. Duk lapar hati duk ingat kepada makanan, menyebabkan tidak khusyuk dalam sembahyang. Maka gitulah nak cerita dia. Nabi SAW makan daging unta, makan daging kambing bersama dengan Mughirah ibn Syu'bah. Gilaginya kambing lagi masih bersama dengan kambing lagi lah, masya-Allah. Nabi SAW suka makan kambing sungguh. Kita nampak kena suka makan kambing lah, walaupun kambing mahal sikit pun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi lahmin fa rufi'a ilayhi adh-dhira' wa kanat tu'jibuhu fa nahasa minha. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala, satu kali orang akik daging mari kepada Nabi makan. Dan juga Nabi SAW akik daging ni banyak. Mana kata banyak daging lah. Ada yang daging, ada yang tulang, orang panggil kaki. Yang ada daging dekat di kaki tulang tu. Maka Nabi SAW, orang akik mari. Akik daging mari. Akik kaki mari. Akik daging mari dulu dan juga akik kaki mari. Dia kakinya yang akik mari orang panggil tazira'. Zira' ni mana apa? Makna kata kaki depan dah. Orang kata binatang kambing ni ya kaki pak dah. Kaki depan ni. Dua belah kaki depan orang panggil tazira'. Nabi suka makan sangat. Wa kanat tu'jibuhu. Nabi suka sangat makan kaki kambing depan. Kaki kambing depan Nabi suka makan sangat. Fa nahasa minha. Nahasa minha ni orang panggil tu Nabi siapa kau akik kaki kambing depan tu dan juga kikir dengan muqaddam, orang panggil apa, gigi depan dia. Maka sedaplah. Nabi suka benar al-zira'. Al-zira', li-zira' orang panggil tu dengan sebab khamsud hak dia. Khamsud hak dia dan juga sedap dia dan juga manis dia situ tu. Dan ulama royak. Di sini ni Imam Nawawi, dia syarah, bukan Imam Nawawi, Al-Qadhi Iyad. Imam Nawawi dia nakal mari dalam kitab syarah Sahih Muslim, dia kata, apa Nabi boleh sebab sukanya kaki kambing depan ni dengan sebab orang panggil tasud dia. Dan juga orang panggil ziyadatul ladzatiha, sedap dia, halawah. Orang panggil manis, sedapnya, wa ba'daha an mawadhi'il adza wa bu'duha an mawadhi'il hadza. Dan juga jauhlah daripada orang panggil kata daging tempat-tempat yang lain yang boleh jadi adanya azab, benda yang tak molek lah, benda yang mudarat lah. Di situ ni makna kata nak tunjuk kata kurang lah nak mudarat kalau makannya kaki depan. Habis tu bawa dengar di sini ni kita rasa nak makan katik ni kaki kambing depan ni. Dengan sebabnya Nabi SAW suka makan az-zira', kaki kambing depan. Fa nahasa minha. Nahasa ni makna kata akhadha al-lahm, ambil daging. Yang duk lekat di kaki itu ambil dengan muqaddimati al-asnam. Kikir dengan gigi dia depan. Kikir dengan gigi depan sahajalah. Itu nak kata Nabi SAW suka makan az-zira'. Laginya kita pergi hadis seterusnya, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وصم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. Hadis ni hadis yang ketiga, hadis yang 168 ni adalah hadis yang khilaf di antara ulama. Buat bincang sikit kata tolongnya hadis ni sahih atau tak sahih. Tapi peringkat akhirnya duduk di antara hasan li ghairihi, naik daripada peringkat dhaif naik mari jadi hasan, boleh digunakan. Seperti mana yang ulama sebut dalam kitab ini. Nabi SAW suka makan al-zira' seperti sebut tadi lah. Suka makan kaki kambing depan tu. Dan juga Nabi SAW biasa
dibubuh racun yapit dalam daging kambing ataupun kaki kambing itu oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi. Ceritanya berlaku semasa Nabi SAW tahun yang ke-7 iaitu orang panggil perang Khaybar. Perang orang bersama dengan orang Yahudi dah. Perang bersama dengan orang Yahudi. Yang ceritanya seorang perempuan orang Yahudi yang namanya Zainab binti Harith. Zainab binti Harith, dia seorang orang Yahudi lah. Orang perempuan daripada kalangan orang Yahudi. Yang mana satu kali dia pergi tanya orang lah. Tanya fak-fak Islam, tanya fak-fak orang tahu maklumat kata Nabi ataupun Muhammad ataupun Nabi kita ni suka makan orang panggil tu makan juzuk mana daripada kambing. Daging belakang ke kepala ke ataupun kaki ke. Dapat jawab kata Nabi SAW suka makan sekali az-zira'. Kaki kambing depan, kaki depan hak kambing. Makan. Maka fawada'at as-sum fi syah kamilatan. Allahu musta'an. Maka dia mulai kambing tu dia boh racun semua seekor kambing adalah. Semua seekor kambing tapi di kaki depan tu boh banyak lagi. Kasafat kamiyatahu fi dhira'. Boh banyak di kaki kakak. Fi dhira'. Dhira' hak Nabi suka makan tu boh racun banyak. Kerana nak bunuh Nabi ni. Orang Yahudi kan. Falamma akik daging ikut Nabi. Nabi mek nak makan lah. Falamma nahasa minha sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil rah zira'. Nabi ambil zira' kaki kambing depan nak makan lah. Kikir. Fanahasa. Falamma nahasa duk kikir. Duk gitulah. Kikir dah. Kikir dah sikit. Maka antaqallah az-zira'a. Subhanallah. Allah Ta'ala kaki kambing tu boleh kecek. Kaki kambing itu boleh kecek dan juga rakyat kepada Nabi tahu kata dalam kaki kambing ni ataupun kambing semua ini ni ataupun dalam zira' kaki kambing ni sendiri pun ada racun. Maka Nabi SAW kehat selalu dah. Yang kikir dah, kehat dan juga letak yang ada di tangan dia. Selepas daripada itu, seorang perempuan ni mari cari Nabi SAW dengan keadaan masuk Islam lah. Muslimah. Selepas daripada tu, selepas beli hadir dia tahu dah kata tak berjaya orang panggil pankan dia yang nak bunuh Nabi. Boleh hadir dengan sebab apa? Ja'at hadhihi al-mar'atu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muslimatan. Mari dengan keadaan masuk Islam. Dan juga Nabi tanya kata kamukah yang bubuh racun dalam makan ni? Dia pun aqarrat, mengaku kata ya. Tapi dengan hujah dengan headphone, apa yang dia bubuh racun dalam kambing itu dan juga Nabi makan. Dia kata in kunta malikan istarahna minka. Kalaulah hari ini memang adalah raja, kalaulah hari ini kamu, ya Rasulullah, Nabi adalah raja, nascaya hari ini fak kami akan boleh rehat. Fak Yahudi, mana kata orang Yahudi fak kami ni boleh rehat. Buat apa? Raja mati cerak, kena makan racun cerak. Wa in kunta nabiyyan fallahu sayahmika. Tapi kalaulah hari ini kamu adalah rasul, adalah nabi Allah Taala, nascaya Allah Taala akan jaga kamu tak sewi kena bunuh dengan sebab makan racun. Maka jawapan dia apa jadi nabi lah. Maka boleh jadi bukti dia yang orang perempuan ni dia nak tahu lah kata jadi nabi sungguh kedak. Allah Taala jaga sungguh kedak. Saya ingat akhir sekali tahu kata Allah Taala jaga dia. Maka falam yata'arrad lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'. Nabi tak buat apa dengan dia lah. Kerana hujah dia kuat kan. Dia nak tahu kata nabi sungguh kedak dan juga nak masuk Islam. Tapi akhir sekalinya orang panggil kata akhir sekalinya sahabat lain tak selamat lah. Kerana bukan seorang Nabi sahaja yang makan daging yang bubuh racun tu. Katakan Bishr bin Al-Bara', seorang sahabat Nabi tu mati dengan sebab makan daging yang ada racun. Mati. Maka fuak-fuak keluarga Bishr itu tu
tahu khabar kata anak dia mati dengan sebab makan racun yang diletakkan oleh orang Yahudi. Orang perempuan seorang ni walaupun masuk Islam dah pun mereka talabah ni mana kata minta nak bunuh balas lah. Nak minta bunuh balas. Sebab qisas orang panggil. Sehingga sekali orang perempuan Yahudi seorang tu masuk Islam dan juga faqutilat, dibunuhkan ataupun dibunuh qisas lah. Dengan sebab dia itu tu bunuh orang, buh racun dalam makanan. Buh dalam makanan. Cerita ini sebut dalam kitab Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud kita boleh pergi rujakkan. Dan juga ada satu cerita lagi, kita tambah lagi sikit lagi. Dalam Sahih Bukhari-nya, Aisyah dia cerita kata suatu masa yang Nabi SAW dekat nak mati. Nabi duduk sakit. Dan juga dalam sakit. Nabi kali tu Nabi mati. Sebelum Nabi nak mati tu, Nabi panggil Aisyah. Ya Aisyah. Isteri aku Aisyah. Ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu. Aku hari ni duk rasa sakit lagi. Orang panggil tu ada sakit lagi. Orang panggil tu rid. Orang panggil kesal. Pada zaman tahun yang ke-7 itu. Tahun Khaybar yang makan. Nabi dah makan sikit kan. Nabi dah makan racun sikit kan. Kehan. Tapi selepas daripada tu tak ada rasa apa. Mari rasa rid hak racun yang pit mari adanya semasa Nabi mati. Nabi mati tahun yang berapa? Nabi mati tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11 mana kata 3-4 tahun baru mari rasa racun yang telah dibubuhkan letakkan oleh orang Yahudi. Maka Nabi kata ma azalu ajdu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Yang aku makan pada tahun Khaybar dulu tu. Hari ni orang panggil tu rid hak dia ini kuatai dia racun yang telah bubuh oleh orang Yahudi. Hampir-hampir nak putuskan dan orang panggil tu orat darah. Selut dalam tubuh Nabi SAW. Tunjuk kata sakit benar lah Nabi SAW ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ini orang panggil tu nak orang panggil apa, nak tolong Nabi, nak memfabihkan apa-apa yang orang panggil yang telah diletakkan oleh orang Yahudi, dan juga orang panggil nak habis Nabi habis apa kesalahan dia. Nabi tunjuk kata Allah Taala kasihlah kepada Nabi SAW ni, nak rasa habis. Nak rasa dan juga nak habis. Apa sahaja yang duduk lekat dengan Nabi SAW. Itu nak tunjuk kata Nabi suka makan daging kambing, sehingga hampir-hampir nak makan racun yang telah diletakkan oleh orang Yahudi. Gila-gilanya banyak lagi hadis dalam bab ini. 169 An Abi Ubaid qala tabakhtu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira' fanawaltuhu adh-dhira' thumma qala nawilni adh-dhira' fanawaltuhu ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. Hadis ni dalam sanad dia orang panggil ada seorang penrawi yang nama Syahr bin Hausham, dia dhaif lah. Tapi Syekh Al-Albani wajak kata di sana ada syawahid, hadis-hadis yang lain yang boleh mari jadi menolong menguatkan, maka buat hadis ni kuat naik mari. Walaupun dalam sanad dhaif, tapi dia boleh naik kuat. Tapi masa kita bersama dengan kaki kambing depan lagi. Abu Ubaid dia cerita kata satu kali aku masak makanan lauk, satu puyuk qidran, satu puyuk kepada Nabi SAW. Maka yang Nabi suka sekalinya iaitu kaki kambing depan. Wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira'. Nabi suka makan kaki kambing depan. Maka fanawaltu dhira. Maka aku tahu kata Nabi suka makan kaki kambing depan, aku akik kaki kambing depan, pergi kepada Nabi makan. Nabi makan habis. Nabi kata nawalni adh-dhira', akik kaki kambing mari lagi. Aku pun akik kaki kambing potong yang dua kepada Nabi. Nabi makan habis. Nabi pula nawilni adh-dhira', akik kaki kambing mari kepada aku lagi. Aku pun akik kaki kambing kepada Nabi lagi. Akik tengok habis. Nabi tanya semua. Sehingga Abu Ubaid yang kata, ya Rasulullah. Hei Rasulullah.
Kambing ni ada kaki berapa belah sangat. Habis dah minta. Bahkan Abu Ubaid tu dia ada kaki banyak dah kepada Nabi. Bukan hanya 4 potong sajalah. Tapi seolah kata tanya sekolah kepada Nabi lah, kata kaki kambing ni bukan kata ada 4 ni. Mana kata ada sikit kan. Mengata habis dah minta lagi. Sehingganya Nabi SAW tahu dah kata kaki kambing yang Abu Ubaid masuk kepada Nabi tu ada banyak lagi. Habis tu Nabi kata wallazi nafsi biyadih, aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, law sakatta lana waltani dhira' ma da'utu. Kalau mu tak tanya aku kata kaki kambing ada kaki berapa belah, nescaya mu akan boleh dapat boleh kuasa nak akik kaki kambing mari kepada aku. Kerana Nabi tahu dah kata kaki kambing hadut dia tu ada banyak. Kaki kambing hak Abu Ubaid duk cedek untuk nak Nabi makan, masak dalam puyut untuk nak Nabi makan tu ada banyak. Bukan hanya 4 potong yang boleh jadi. Tu nak kata Nabi SAW suka sangat makan kaki kambing. La ilaha illallah. Gilaginya, hadis seterusnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kanat adh-dhira'u ahabba al-lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. Hadis ni adalah hadis yang daif lah. Tidak ada ulama seorang mana pun yang telah mensahihkan wayak kata hadis ni sahih. Daif lah hadis ni, hukum akhir sekali daif. Dia cerita bala mananya bukannya kaki kambing adalah daging yang Nabi SAW suka sekali. Tapi Nabi tak jumpa daging Melaka tetekala sahaja, bukan sok modak lah. Maka apabila jumpa Nabi suka sangat nak makan al-dhira', nak makan dhira'. Tapi hadis ni tidak sahih. Tapi yang paling pentingnya hadis ni dan juga 2-3 hadis ni dia lawan sikit. 2-3 hadis sebelum daripada ni royak berlaku kata Nabi suka makan dhira'. Kaki kami depan, manakala hadis ni royak kata makan, tidak suka. Itu dia dicanggah ataupun lawan dengan hadis sebelum daripada ni lah. Dengan sebab itu hadis ni adalah hadis yang dhaif. Gilaginya an Abdullah bin Ja'far yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna atyabal lahmi lahmul dhuhri. Sesungguhnya daging yang paling baik sekali, atyab, daging yang paling bagus, daging yang paling baik sekali iaitu daging yang duduk di atas belakang. Kalau kambing, daging duduk atas belakang kambing. Kalau lembu, daging duduk atas. Orang panggil kata atas belakang lembu. Unta pun atas belakang. Atas belakang unta. Orang panggil apa bahasa Sia ni? Salang dah. Orang panggil daging salang depan. Itulah. Daging salang dua makanan sedap-sedap hari ni. Makanan sedap-sedap, makanan steak, makanan orang panggil patakan ataupun restoran hot mahal-mahal tu. Daging salang ni adalah daging yang mahal, daging yang sedap. Daging yang sedap. Ilaginya ning riwayat Kisib Song hadis 172 mari masuk sekali lagi semula iaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu, sebaik-baik idam lauk iaitu cuka. Iaitu cuka. Kita telah sebut pada pengajian kita pada minggu dulu kata Nabi sebut perkataan ni dengan sebabnya hari tu sahabat mari rumah dia tak ada makanan lain. Aisyah yang kata khal, cuka saja. Isteri dia yang kata ada cuka saja. Maka Nabi kata sebaik-baik makanan cukup lah, walaupun ada cuka pun tak apa dah lah. Tu dia. Kalau kitanya misalnya lah contohnya kita ayat sekali lagi. Contohnya kita sudah kerja, suami taklid mari, kita tanya kata isteri hari ni ada apa ke tak? Laptop misalnya ada apa ke tak? Dia kata abang tak ada apa ni. Lauk tak ada apa, Melaka budu dengan ikan kering lah. Budu dengan ikan kering. Maka kalau nak ikut Nabi-nya, Nabi kata tak apa dah lah, tak ada lauk lain pun, walaupun budu dengan ikan kering pun nikmat dah lah, baik dah lah, baik daripada tak ada. Tu soalan kata Nabi nak begitulah. Nabi nak begitu. Tapi
penjual ataupun penego hendak jual cuka ni dia ambil hadis ni guna untuk nego dia lah. Royak kata Nabi, royak kata cuka ni baik-baik, makan dia sekali, cuka baik-baik sekali untuk nak berlaku. Muslihat dia orang panggil ataupun period untuk nak jual cuka. Nak jual cuka. Maka kita gitulah. Apabila isteri royak kata ada budu kaki haja, cukup dah lah. Tak ada miskin dah lah gitu tu. Jangan orang kata apa nama ni, tak ada buat, tak ada beli gapo kena. Nak makan kena ikan kering budu tak boleh lah itu. Yang hidup mengepet tu diri klip mari tak ada beli makan dekat tangan klip mari. Itu sebab-sebab yang Nabi SAW kata ni'mal idamu al-khallu. Hadis seterusnya lagi Ummu Hani. Ummu Hani ni orang panggil sepupu Nabi SAW. Saudara Ali bin Abi Talib lah. Orang panggil pisau nongsa Ali bin Abi Talib. Dia satu kali Nabi masuk mari muhya lah. Dia sepupu dua orang ni kan. Ummu Hani ni Nabi mari tanya, Nabi hanya kata indaki syai, ada gapo makan hari ni Ummu Hani ni. Maka Ummu Hani dia kata la, tidak ada gapo langsung melainkan roti kering dan juga cuka saja. Roti kering dan juga cuka saja. La ilaha illallah. Sahabat dulu ni makan dia Allah roti kering dan juga cuka ya. Gitu dia yang orang panggil tu yang ada lebih dalam ide makanan mereka. Maka Nabi yang kata hati warin ma aqsara baitun min udmi fihi khallun. Tak ada orang panggil tu rumah yang ada makanan walaupun roti walaupun cuka pun bukan susah lah rumah ni. Mana kata ada makanan, masih ada makanan lagi lah. Bukan orang kata tak ada lah. Tu dia. Tu di antara mengenai dengan cuka lagi. Gilaginya 174 an Abi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Hadis ni kecek mengenai dengan kelebihan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu Ummul Mukminin Aisyah isteri Nabi lah. Banding kelebihan dia bersama dengan orang panggil tak orang tina lain-lain. Nabi ayat kata kelebihan Aisyah daripada orang tina lain-lain lagi itu tu seperti dengan kelebihan sarid ke atas makanan-makanan yang lain. Sarid ni makna apa? Sarid ni makna kata roti yufat. Roti orang panggil tu roti hak orang panggil tu roti hak gapo orang panggil bahasa Melayu tu. Roti hak bukan jadi besing roti debu, roti hak orang panggil tu buat jadi orang panggil apa? Roti bukan roti pan, roti toko bukan tak. Roti cai orang panggil. Roti cai, dia juga berkuah dalam tu kuah maraqal laham. Maraqal laham ni memang kita daging yang gebuh dengan air, dan air tu mari makan dengan roti tu. Sehingga roti tu jadi sedap lah makan. Ataupun hari ni kalau kita nak banding mudah-mudahnya, roti kita makan roti cicah dengan gula. Roti cicah dengan air kuah. Kuah apa saja, kuah sup ke kuah gula ke, itulah lebih kurang itunya sedap dia. Kari kalau hari ni kari kita pergi makan kedai India, kedai apa tu, kedai Pakistan, kari orang panggil gula kari itu cicah dengan roti. Sedaplah semasa Nabi SAW. Tu nak tunjuk kata makanan itu adalah makanan yang Nabi angkat ataupun akid orang kata adalah makanan yang sedap, yang baik lah banding dengan makanan yang lain. Sama juga dengan kelebihan Aisyah banding dengan orang perempuan yang lain. Sama juga hadis 175 dia maksud sama. Hadis ni Abu Musa Asy'ari, hadis 175 lafaz yang sama, makna yang sama tapi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis seterusnya 176 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawri aqit ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Nabi SAW, Abu Hurairah dia cerita kata balah mana? Aku lihat, tengok kata Nabi SAW ni ambil semayang.
selepas daripada makan tusuk kering. Nabi SAW makan tusuk kering. Tusuk kering orang panggil tusuk yogurt, tusuk jemur panah. Min akli thawri aqid. Nabi mi asmaya selepas daripada makan tusuk kering. Tusuk kering, tusuk jemur panah tu. Maka Nabi asmaya. Selepas daripada tu tengok pula Nabi makan kaki kambing. Nabi makan kambing. Nabi makan kambing bakar. Selepas daripada tu Nabi pergi semaya dengan tidak ambil asmaya. Belum daripada tu makan tusuk kering. Ambil asmaya. Lepas dari tu makan kambing. Pergi semaya dengan tidak ambil asmaya. Di sininya maksud yang pertama sekali makan tusuk kering ambil asmaya ni ambil wuduk. Wuduk di sini orang panggil tu wuduk al-lughawi. Wuduk makna dia di sisi bahasa bukan di sisi syarak. Di sisi bahasa maksudnya di sini makna yang sebenarnya Nabi makan tusuk kering sudah Nabi pergi basuh tangan. Kalimah tawadda' di sininya Nabi basuh tangan. Basuh tangan sudah Nabi pergi semaya. Bukan kata ambil asmaya secara sempurna dah. Bukan ambil asmaya secara sempurna juga. Maka kita dapat daripada hadis ni sama ada makan tusuk kering, sama ada makan kambing, tak pasti kita kena ambil asmaya semula. Dengan secara sempurna tak. Ini kita faham lah. Lama kita faham hadis ni kata baca mati hadis dengan tidak bacanya syarah ulama, kita faham kata Nabi makan tusuk kering Nabi siapa kami asmaya, kita makan tusuk kering yogurt fak ni gitu gi mi asmaya teh. Tak. Tawaddu' di sini iaitu basuh tangan. Orang panggil tak al-wudu, makna wudu di segi lughawi, di segi bahasa dalam bahasa Arab. Lagi-laginya kita nak fahamikan bab ini pada hari ini dengan masa beberapa minit lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bi tamrin wa sawiqin. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Nabi biasa walimah dia. Walimah ni makna kata kahwin lah. Menikah dia, Nabi menikah dengan Safiyyah. Safiyyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyyah ni Safiyyah ini adalah anak kepada orang Yahudi lah di Khaybar. Pak dia, fok Yahudi ditangkap lah orang Islam igat. Dan juga terjumpa kata dalam celai orang hak igat semua ni ada anak perempuan pembesar. Huyai ni bin Akhtab orang Yahudi pemimpin rendah pemimpin ke-6. Maka sahabat berita tahu kepada Nabi kata Safiyyah ni anak Huyai, pembesar orang Yahudi Khaybar. Maka Nabi SAW a'taqaha. Jadi hamba, Nabi bebaskan dia. Dan juga Nabi ambil kebebasan dia ini kan put-play di Isra ni jadi sinsat. Jadi sinsat kepada dia, jadi belanja lah, jadi sadaq, jadi belanja untuk nak menikah dengan dia. Kerana kalau tak bebas dia jadi hamba gitulah. Jadi hamba begitu, maka Nabi nak menikah dia, Nabi tak ada nak duit gapo dia banyak, Nabi bebas dia dan juga bebas dia ini jadi gapo dia panggil? Jadi sadaq, jadi belanja kepada dia lah. Dan juga selepas daripada tu Nabi buat makan walimah dengan buah tamar dan juga sawik. Sawik ni orang panggil daripada gandum gitu ya lah. Gandum roti gandum gitu ya. Buah tamar roti daripada gandum roti gitu ya. Nipis-nipis ya gitu ya. Tu walimah Nabi SAW. Kata laginya dalam sahihnya, dalam sahih Bukhari, Nabi buat walimah dengan hais. Hais ni makna kata makan buah tamar gandum tusuk kering dan juga gandum roti yang buat daripada gandum. Di antara makan ni walimah. Kita tak boleh
Kita hari ni buat walimah kena ada sup. Kita buat walimah hari ni kena ada tom yam ataupun kengsum. Tapi hak Nabi beginilah. Begini ya makan walimah Nabi yang buat pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Lagi-laginya hadis 178 dah kedak habis, kalau tak habis kita teruskan pada minggu depan lah walau bagaimanapun. Nah, hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir lah cerita dia panjang. Nah, atau kita nanti ambil minggu depan insya-Allah hadis yang 178, 79, 180, 81 dan juga 182 sampai 83, 84 dan juga kita akan terus lagi Nabi SAW asmaya balas mana semasa dia makan-makan. Pada hari ini 1 jam bermulai kita cukup sekadar ni dulu, kita sambung lagi pada minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat manfaat ilmu yang banyak, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita boleh tahu kata Nabi SAW suka makan berapa ratik. Kalau kita bolehlah nak makan bersama dengan Nabi, ingat makanan Nabi, ingat makanan sahabat, boleh jadi waktu kita rasa gembira lagi lah. Kerana hari ni kita tengok saing kita makan sedap, kita tak ada makan. Kita teringat kepada saing saja. Kadang-kadang kita tak ada apa nak makan, kita ingat kepada Nabi, tak apa. Nabi tak ada makan juga, tak ada apa nak makan juga. Semasa kita tak ada apa nak makan pun kita ingat kepada Nabi. Kita rasa adakan lancik kata Nabi dulu pun nak masuk syurga lapis-lapis Nabi pun tak ada makan yang banyak juga. Buat apa kita kacau susah ataupun duka cita sangat dengan kita tidak ada makan pada masa kita sekarang ni insya-Allah. Maka kita cukup sekadar ni pada hari ini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا.